Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jija Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan pada jam ini, kami akan bawakan berita-berita yang anda perlu tahu dan mungkin anda terlepas pandang dalam masa 24 jam ini. Dan Afizi, hari ini hari Ahad. Biasanya orang akan beristirahatlah pada hari ini. Tetapi mungkin minggu ini unik sedikit sebab rentas negeri telah dibenarkan. Mungkin ramai yang mengambil kesempatan ketika ini untuk pergi menziarah ibu bapa yang sekian lama sudah anda tidak berjumpa. Dan dalam masa yang sama, kalau merentas negeri itu perlulah mengikut SOP. Pastikan masih lagi mengadakan kawalan kendiri yang baik ketika ini. Ya, betul tu. Dan apa kata-kata yang dijelaskan oleh Gigi sebentar tadi, sebenarnya ia membawa kepada satu laporan yang kami terima semalam, iaitu berkaitan dengan kerajaan akan jangkakan peningkatan kes COVID-19 dalam masa beberapa hari yang akan datang ini, dan laporannya akan kami bawakan kepada anda sebentar lagi, kerana laporan yang penting yang ingin kami bawakan kepada anda adalah berkenaan dengan sempadan negara yang sebenarnya kita tahu berada dalam keadaan yang begitu kritikal sekarang ini, ditambah dengan pandemik COVID-19, kerana difahamkan menurut laporan daripada Berita Harian Muka Harapannya terdapat 50 lorong tikus telah pun dikenal pasti oleh anggota-anggota PGA, dan ia menjadi lorong-lorong tikus di sekitar sempadan Malaysia dan juga Thailand sepanjang 109 km di Kedah dan juga Perlis. Dan lorong tikus itu sentiasa berubah-ubah disebabkan sempadan yang panjang, berbukit dan sebagainya, tidak berpagar. Itu yang menjadi muka hadapan Berita Harian, yang mana kalau kita lihat perincian berkenaan dengan berita berkenaan adalah bagaimana anggota-anggota pasukan gerakan ARM PGA kena lepasi 50 lorong tikus, bagaimana cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh anggota-anggota PGA yang terpaksa melalui kawasan yang hutan tebal, kawasan perkampungan, berbukit bukau untuk melakukan rondaan bagi mencegah jenayah rentas sempadan ini. Dan dalam masa yang sama juga mereka juga berhadapan dengan penjenayah-penjenayah yang kadang-kala mempunyai senjata-senjata berbahaya sehingga boleh mencederakan atau mengakibatkan kematian, seperti yang berlaku kepada seorang anggota PGA yang telah pun ditembak sehinggalah beliau meninggal dunia pada baru-baru ini. Dan inilah yang membuatkan sempadan negara ini perlu dilakukan kawalan yang begitu ketat, kawalan yang begitu tinggi. Penggunaan drone pun telah digunakan di sana, dan penambahan anggota-anggota bukan sahaja daripada PGA, daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada PDRM sendiri telah pun menghantar anggota-anggotanya ke sana untuk memastikan bahawa kawalan sempadan ini dapat ditingkatkan. Dan dalam masa yang sama juga kita membawakan kepada anda satu lagi laporan yang mana untuk meningkatkan sempadan keselamatan sempadan negara ini, operasi kawalan sempadan Malaysia Thailand dilaksanakan secara bersepadu mula bulan depan. Kata daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, kawalan rondaan ini akan melibatkan secara bersepadu antara ATM, PDRM dan juga AKSIM, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, mulai tahun depan. Dan kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, op bersepadu ini akan menggantikan op benting sedia ada untuk pastikan kawalan ini lebih ketat, kurangkan aktiviti penyeludupan serta pencerobohan parti. Pihak tentera katanya tidak mempunyai kuasa untuk tangkap melainkan musuh dalam peperangan. Dalam keadaan ini, parti dan penyeludup tidak dianggap musuh mengikut Akta Tentera. Jadi polis dan juga AKSIM ada kuasa untuk buat tangkapan. Sebab itu kita laksanakan kawalan secara bersepadu. Dan beliau kata demikian semasa buat lawatan kem penempatan tentera darat di kawasan operasi Bukit Kayu Hitam. Dan aset-aset ATM juga telah pun ditambah, seperti 36 motosikal scramble berkuasa tinggi, kenderaan pelbagai permukaan, ATV telah pun ditambah, dan juga penggunaan drone sepanjang 24 km daripada Bukit Kayu Hitam sehinggalah ke Durian Burung di daerah Padang Terap itu sendiri. Dan MKN juga ada Datuk Seri Ismail Sabri juga ada mencadangkan kepada MKN untuk pasang kamera litar tertutup CCTV di sempadan untuk bantu kawalan sempadan negara tersebut. Dan kita harapkan inisiatif ini dapat tingkatkan kawalan sempadan negara di samping juga menjaga keharmonian keselamatan di dalam negara ini. Dan juga pihak berkuasa Thailand, kita harapkan kerjasama yang begitu kuat bersama-sama dengan
pihak Thailand ini untuk memastikan bahawa kawalan sempadan negara kita dapat dijaga dengan baik, Cici. Ya, dalam masa yang sama, 2 pos kawalan baru akan dibina di kawasan sempadan Kedah Thailand sebagai salah satu langkah memperkasakan kawalan sempadan negara. Dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beberapa kelengkapan operasi seperti yang Fizi katakan termasuk drone juga akan dibekalkan, terutama melibatkan kawasan tanggungjawab Markas 2 Division iaitu sepanjang jajaran sempadan Bukit Kayu Hitam sehingga ke kawasan Padang Terap Kedah. Dan kata Datuk Ismail Sabri, perbincangan secara menyeluruh membabitkan Panglima Angkatan Tentera bersama semua agensi terlibat dalam kawalan keselamatan di kawasan sempadan juga telah dilaksanakan. Dan katanya Panglima Angkatan Tentera sudah pun berjumpa dengan semua agensi mengawal kawasan sempadan seperti PDRM, Jabatan Immigration, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia. Semua ini sudah duduk bersama dan berbincang mengenai penyelesaian secara menyeluruh. Dan katanya untuk memperkasakan kawalan di sepanjang utara ini, kita akan bina 2 pos kawalan sempadan dan juga equipment kita tambah. Itu antara update yang dibawakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri berkenaan dengan kawalan keselamatan di sempadan, yang mana ini sangat penting dalam kita mengawal peningkatan penularan kes ketika ini. Kita tahu mereka yang balik pada luar negara pun kita wajibkan untuk kuarantin, apatah lagi mereka yang terlepas daripada kawalan pos sempadan ni ataupun kawalan kawalan keselamatan sempadan ini, kerana ia sangat membahayakan lagi kepada rakyat tempatan. Ya, dan bercakap mengenai kawalan sempadan, elakkan parti dan sebagainya yang tidak mempunyai status kesihatannya, kita tak tahu sama ada COVID ataupun tidak. Ini adalah berita yang mahu kami bawakan kepada anda, yang mana kerajaan jangka peningkatan kes lebih banyak kes harian COVID-19 ini dalam masa yang terdekat. Kata Datuk Seri Ismail Sabri juga, beliau menjangkakan kes lebih tinggi berikutan langkah serangan wajib kepada pekerja warga asing. Sebelum ini kita tahu apabila warga asing, mereka ini perumahannya, tempat duduk mereka ini agak kecil daripada, dan mereka dikatakan seakan-akan tinggal dalam tin sardin kerana begitu sempit rumah yang mereka duduki dan sebagainya disebabkan oleh pelbagai kekangan. Dan Menteri Kanan Pertahanan itu berkata ujar serangan masih dijalankan terhadap kira-kira 888,000 pekerja asing yang bekerja di 6 negeri. 6 negeri itu antaranya adalah Kuala Lumpur, Labuan, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Banyak pekerja asing di ke-6 negeri dan juga wilayah ini. Dan keadaan itu juga menjelaskan punca peningkatan kes agak tinggi, terutamanya membabitkan semua negeri terbabit sejak beberapa hari lepas. Beberapa hari lepas kita dapat kenal pasti semalam saja 6 kluster babitkan tempat kerja. Semalam 2 hari sebelum tu 6 kluster babitkan tempat kerja, dan semalam juga ada kluster membabitkan tempat kerja juga dan melibatkan warga asing. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri kata, saya dah umumkan bahawa kita akan buat serangan wajib kepada semua pekerja asing di kilang industri-industri. Jadi apabila kita buat, sudah tentu keputusannya akan keluar dalam masa beberapa hari lagi, dan kemungkinan akan tinggi sebab ada 1.7 juta pekerja asing di seluruh negara kita, dan kita mulakan di 6 negeri ini terlebih dahulu. Ya, dalam masa yang sama menarik juga kalau kita tengok paparan muka hadapan New Sunday Times yang menggesa untuk rakyat Malaysia jangan melengah lagi untuk memenuhi perancangan anda keluar bercuti. Kalau kita tengok situ, no hurry for holes. Ini kerana kalau anda pergi bercuti sekarang, anda dalam masa yang sama membantu industri pelancongan yang semakin lumpuh. Dan dalam masa yang sama, kita pun sebelum ini ada menemu bual beberapa pemain industri seperti pengusaha bas, persiaran khususnya, yang mana terpaksa menanggung beban hutang akibat tiada pergerakan berlaku. Industri pelancongan ini tidak semeriah dulu, yang mana kalau buka, menurut mereka yang kami interview tu, kami temu bual itu, walaupun PKPP tempoh hari telah dibuka dan rentas negeri tempoh hari telah dibuka, masih lagi tidak dapat membantu industri pelancongan kerana untuk pengusaha bas, mereka masih ada, untuk pelanggan-pelanggan mereka masih lagi ada stigma takut untuk naik bas, dan diharapkan dengan rentas negeri kali ini dapat kita meriahkan lagi industri pelancongan.
tapi beringat-ingat dengan SOP kerana kita berdepan dengan musuh halimunan sekarang ini. Dan untuk itu penting kita tahu angka-angka jangkitan kes baru COVID-19 semalam, yang mana semalam juga catatkan angka 4 angka dah banyak hari Gigi. 4 angka ini semalam saja ada 1937 kes baru, jumlah keseluruhan 82,246, 2 kes import daripada jangkitan luar negara, dan kes aktif dengan kebolehan jangkitan kini meningkat kepada 13,751 kes. Selangor catatkan pertambahan kes yang paling tinggi iaitu 823 kes, Sabah 429, KL 238 dan 9 kes kematian baru semalam direkodkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan di Malaysia 411 individu, dan setakat ini sebanyak 121 kes terima rawatan di ICU, dan kes sembuh juga bertambah kepada 911 lagi kes, menjadikan jumlah yang telah pun sembuh sebanyak 68,084 kes. Ya, kalau kita lihat kluster juga menunjukkan pertambahan di sini, di mana 3 kluster baru telah dikenal pasti, termasuk di pelantar minyak. Dan mengikut perincian diberikan, ada kluster Bukit Gemuk. Kluster ini melibatkan daerah Tawau, Sabah, dan juga ada kluster Tapak Bina Cendana yang melibatkan daerah Lembah Pantai, Titiwangsa, Ceras dan Kuala Lumpur. Pastinya kalau tulis Tapak Bina tu melibatkan pekerja di tapak binaan, dan juga kluster Dang Mutiara. Kluster ini melibatkan daerah Gombak di Selangor, Dungun dan Kemaman di Terengganu, yang mana kes dilaporkan positif hasil saringan lapor diri di pelantar minyak, dan seramai 102 orang telah disaring dan 10 kes lagi dikesan positif. Dan kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes, kalau kita lihat setakat ini adalah kluster penjara Jalan Harapan, kluster Rumah Merah dan kluster Tapak Bina Berangan. Dan setakat ini kita ada 189 kluster aktif yang dipantau daripada jumlah itu, dan sebanyak 56 kluster melaporkan pertambahan kes. Okey, selain daripada kes COVID-19, antara yang menjadi tumpuan semalam juga adalah berkenaan dengan status perobohan Highland Towers yang kita tahu pada 1993 melibatkan tragedi sehingga mengorbankan hampir 50 nyawa akibat daripada runtuhan satu daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview Ulus Klang, Selangor. Dan semalam ada sedikit perbincangan pandangan diutarakan oleh beberapa buah pihak mengenai apa yang mahu dirancang kepada selepas Highland Towers itu dirobohkan. Apakah perancangan seterusnya, sama ada mahu membuat tugu peringatan ataupun mahu membuat sebagai tapak bersejarah dan sebagainya. Ini antara perkembangannya. Semalam KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, rancang untuk mengindahkan semula tapak kondominium Highland Towers, jadikan dia sebagai tapak bersejarah. Menterinya Zuraida Kamaluddin berkata KPKT tidak berhasrat bina tugu peringatan di tapak berkenaan seperti dilaporkan media, dan hasrat mengindahkan itu bagi memperingati peristiwa tragis korbankan 48 penghuni kondominium berkenaan pada 1993 yang juga telah melangkah sejarah hitam buat negara. Kata Zuraida, kawasan Highland Towers perlu diberi nafas baru kerana sebelum ini undang rasa kurang senang penduduk setempat kerana masalah sosial didakwa berlaku di kawasan terbabit. Justru bangunan yang terbiar selama 27 tahun itu diceriakan menerusi pembangunan tempat bersejarah, serta dalam masa yang sama jamin kesejahteraan penduduk di kawasan sekitar Highland Towers. Ya. Tapi Gigi, semalam ada satu percanggahan pendapat yang dilontarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri sendiri, Tun Musa Hitam. Apa cerita, Gigi? Ya, kalau kita lihat bangunan itu terbiar selama 27 tahun, dan sepanjang 27 tahun itu kita pernah mendengar beberapa kisah yang melibatkan kondominium berkenaan dengan adanya katanya melibatkan mereka yang datang ke situ untuk membuat pelbagai perkara yang seperti sap dadah lah apa semua kan, mereka yang lepak tanpa tujuan di situ. Dan sebab itu bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam mengalu-alukan jika ada sebarang cadangan pembinaan tugu peringatan di tapak tragedi kondominium Highland Towers. Dan kata Musa Hitam dalam satu kenyataan ringkas, tragedi itu perlu dijadikan sebagai peringatan mengenai kesalahan manusia yang menyebabkan puluhan nyawa terkorban. Dan saya kira ini satu cadangan yang sangat baik daripada kita biarkan semak-sama naik kat situ dah 27 tahun. Baiklah dibuat sesuatu di situ agar ia boleh menarik pelancong juga ataupun orang luar untuk melihat sendiri bagaimana keadaan di situ.
Kerana kalau sebelum ini tanpa ada kalau tak ada buat pun tugu peringatan atau sebagainya, orang masih lagi datang ke situ untuk melihat oh ini Highland Towers yang pernah runtuh sebelum ini, dan kalau dibuat secara cantik, ada tempat masuknya yang baik, tak ada semak samun, itu mungkin akan mendatangkan keuntungan juga kepada pihak kerajaan tentunya. Ya, tapi Gigi, sebenarnya apabila saya meninjau komen-komen netizen di media sosial dan sebagainya, sebenarnya cadangan daripada Tun Musa Hitam dan juga Menteri KPKT Zuraida Kamaluddin ini sebenarnya mendapat tentangan daripada netizen-netizen, kerana mereka menyatakan bahawa tidak perlu membuat tugu peringatan ataupun tapak bersejarah, kerana difahamkan tiada tugu peringatan ini selalunya kita bina untuk memperingati pejuang-pejuang tanah air negara, tentera yang terkorban dan sebagainya. Dan kalau mahu dijadikan tapak bersejarah, ia adalah sejarah yang hitam yang kurang enak untuk kita ingati. Dan dalam masa yang sama, mereka menyatakan bahawa sebaik-baiknya gunakan duit yang ada, peruntukan yang ada untuk melihat kepada kesan-kesan pandemik COVID-19 dahulu. Sebarang projek tugu peringatan, sebarang projek tapak bersejarah dan sebagainya sebaik-baiknya ditangguhkan terlebih dahulu dan memberi fokus kepada apa yang ada di hadapan kita sekarang ini, pandemik COVID-19 ini, Gigi. Boleh buat tapi mungkin bukan sekarang, kerana kalau kita tengok di Thailand sendiri ada banyak tugu peringatan mengenai tsunami. Ia sejarah hitam tapi tetap perlu diingat oleh rakyat sekeliling. Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini kita bawakan laporan politik, kembali selepas ini. Baik, sejak kebelakangan ini ramai yang membincangkan berkenaan dengan pendakwah selebriti ataupun kumpulan pendakwah selebriti ini yang dikatakan disebabkan oleh satu kes, tapi ramailah yang terpalit walaupun hanya seorang yang membuat onar. Dan dalam masa yang sama juga ia sikit sebanyak memberi kesan kepada nama ataupun nama baik agama Islam itu sendiri, sehingga mengakibatkan perbincangan ini hangat dibualkan oleh netizen di media sosial. Dan antara perkara-perkara yang sedang dibincangkan juga bukan sahaja di media sosial tapi juga pihak JAKIM. Pihak JAKIM merancang untuk berjumpa dengan kesemua kumpulan pendakwah selebriti yang berstatus ataupun yang digelarkan sebagai da'i, digelarkan sebagai PU dalam masa yang terdekat, untuk melihat kepada bincangkan bagaimana kaedah menjaga imej golongan agamawan dan juga Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hawal Agama Ahmad Marzuq Syari berkata pertemuan itu juga bagi sampaikan mesej kerajaan untuk harmonikan institusi dakwah. Jadi kita nak dengarkan sedikit perincian berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Marzuq Syari ini. Kita telah pun di peringkat kita JAKIM pada hujung bulan ini kita akan panggil kumpulan-kumpulan pendakwah selebriti ini untuk kita kumpulkan dalam satu majlis. Barangkali daripada situ kita akan sampaikan mesej daripada kerajaan untuk mengharmonikan dan menjaga nama baik pendakwah-pendakwah ini, juga menjaga nama baik agama kita. Dan daripada situ juga kita akan mendapat input bagaimana untuk menangani isu ini. Kerana kita tahu bahawa dengan ada banyak timbulnya perkara-perkara ini, sangat tidak memberi imej yang baik kepada agama kita sendiri. Itu satu tindakan yang baik, adalah baik untuk kita mereka mengadakan pertemuan dengan pendakwah selebriti, kerana kalau kita lihat ketika ini terlampau mudah untuk memberikan gelaran kepada mereka-mereka lagi yang memegang status dalam agama ini, seperti ustaz, dai, PU. Itu adalah satu gelaran yang mudah diberikan tanpa melihat bagaimana latar belakang, kerana kalau untuk memegang gelaran ustaz itu sendiri, saya kira perlu earn the title. Anda perlu buktikan bahawa anda adalah memang sebenar-benarnya layak untuk memegang gelaran-gelaran yang diberikan ini, seperti dai, pendakwah dan juga ustaz. Ya, dan suka untuk saya petikkan sedikit kata-kata ataupun pesanan daripada Mufti Pahang yang saya lihat di Harian Metro hari ini, muka surat nombor 2, yang mana tiada gelaran khusus untuk seseorang sebagai pendakwah kerana Islam menuntut umatnya untuk berdakwah dan juga menyebarkan syiar Islam. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Ahmad Rahman Osman berkata gelaran pendakwah selebriti atau dai ini hanya diberikan pihak tertentu bagi memudahkan orang ramai kenal individu dimaksudkan.
Menurutnya tiada keperluan menggelarkan seseorang itu sebagai pendakwah kerana umat Islam sebenarnya wajib untuk berdakwah. Tiada istilah khusus untuk pendakwah melainkan ia diberikan kepada seseorang itu bagi memudahkan orang kenal mereka. Apa yang paling penting bukan gelaran tapi tindakan dilakukan untuk mengajak orang ramai melakukan kebaikan seperti dituntut dalam Islam. Mufti Pahang juga titipkan pesanan ini kepada mereka yang digelar pendakwah ini supaya lebih hati-hati dalam tutur kata dan juga pelakuan supaya tidak dipandang serong. Itu antara pesanan yang disampaikan oleh Mufti Pahang Gigi. Ya, saya setuju dengan pesanan dan pandangan berkenaan kerana dalam masa yang sama ia melibatkan agama Islam. Itu adalah yang sangat penting sekali lah kalau anda dilihat sebagai menunggang agama dan masa yang sama pelakuan yang tidak baik juga ia sedikit sebanyak boleh memberi contoh kepada generasi muda. Dan kita nak bawa sedikit perkembangan politik yang mana ini ada sumber mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentang sokongan 113 ahli parlimen dalam masa terdekat dan kabar angin bertiup kencang mengatakan ketua pembangkang itu sekali lagi akan cuba meyakinkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa beliau mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Sumber dalaman PKR memberitahu Astro Awani bahawa beliau sudah mempunyai 113 sokongan dalam bentuk akuan bersumpah SD. Dengan jumlah tersebut, ia sekaligus memberi peluang kepada Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Hafizi berapa kali untuk menyatakan sokongan, ada sokongan, cukup sokongan, berapa kali kita untuk melihat cycle ini terjadi dan dalam masa yang sama ia akan menjurus kepada krisis politik sekali lagi. Dan kalau kita lihat juga ada juga perkembangan daripada warisan yang mana Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal ada menyebut bahawa kepimpinan dalam Pakatan Harapan perlu ditukar dan perubahan kepimpinan itu amat perlu dilakukan demi meraih kejayaan pada pilihan raya umum akan datang. Ya, ada yang menganalisa kenyataan ini dibuat susulan daripada pernah sekali dahulu bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Muhammad ada mencadangkan supaya Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menjadi Perdana Menteri menggantikan calon yang sebenarnya diletakkan oleh Pakatan Harapan itu sendiri iaitu Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ada yang menganalisa bahawa kenyataan ini dibuat Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal ini adalah menjurus kepada perkara berkenaan. Tapi apapun ia masih lagi dalam keadaan yang spekulasi dan juga kepimpinan PH juga menyatakan bahawa Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal juga menyatakan bahawa setiap ahli parti perlu berani untuk berubah sepakat mengubah kepimpinan hala tuju baru blok pembangkang terbabit. Anda boleh bacakan lanjutan dan juga keperincian berkenaan laporan ini di astroawani.com. Ya, saya juga ingin berkongsi semalam ada pandangan yang diutarakan oleh generasi muda. Ini berikutan dengan kajian Pusat Masa Hadapan Demokrasi di Universiti Cambridge yang mendapati minat dan kepercayaan generasi milenium yang berusia 18 hingga 24 tahun terhadap sistem demokrasi semakin menurun dan golongan belia di Malaysia rata-ratanya bersetuju dengan kajian ini bahawa keyakinan terhadap sistem demokrasi yang semakin menurun adalah dipengaruhi oleh tindak tanduk ahli politik sendiri. Adakah ini melibatkan dengan apa yang telah berlaku ketika dalam krisis politik di dalam negara kita? Dan kalau kita tengok tinjauan yang dilakukan di laman sosial, anak muda dilihat tidak mempunyai masalah dengan sistem demokrasi, namun faktor ahli politik membuatkan mereka tidak lagi percaya dengan sistem tersebut. Dan kalau saya imbas kembali dengan temu bual yang kita lakukan semalam dengan salah seorang wakil belia juga menyatakan bahawa mereka tidak memerlukan ahli parlimen untuk menyatakan apa yang mereka perlukan ketika ini dalam dalam negara kita. Dalam masa yang sama, mereka melihat bahawa institusi kerajaan ketika ini tidak cukup diverse. Seperti tiada cukup wakil daripada OKU, tiada cukup wakil daripada wanita, menyebabkan banyak suara-suara tidak dapat dipenuhi. Fizi. Ya, dan itu antara perkara yang sangat dibincangkan. Dan dalam masa yang sama juga semalam kita melihat kepada satu perkembangan yang dikeluarkan oleh Polis Jaya Malaysia PDRM yang menyatakan bahawa skuter elektrik yang banyak kita lihat di jalan raya yang banyak digunakan oleh orang ramai ketika ini untuk menggantikan motosikal, kereta untuk menjimatkan minyak dan sebagainya dikatakan akan dilarang berada di atas jalan raya di Kuala Lumpur bermulai 1 Januari 2020.
dan mulai 1 Januari depan penggunaan skuter elektrik di jalan raya kawasan selain daripada digazetkan di Ibu Negara adalah dilarang dan tindakan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 boleh dikenakan terhadap individu yang ingkar. Ketua Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur SCP Zulkifli Yahya berkata penggunaan skuter elektrik hanya dibenarkan di tempat yang digazetkan seperti di taman mainan, kawasan pejalan kaki dan kawasan sekitar pusat beli belah di Ibu Negara. Penunggang skuter elektrik tidak dibenarkan untuk gunakannya di atas jalan raya kerana ia ganggu pengguna jalan raya lain, boleh datangkan bahaya atau akibatkan kemalangan. Dan pihaknya terima banyak aduan daripada orang awam mengenai tindakan penunggang skuter elektrik yang menunggang di atas jalan raya di Ibu Negara. Dan setakat ini polis telah kenal pasti 3 kawasan aktif penggunaan skuter iaitu sekitar Dataran Merdeka, KLCT dan juga Bukit Bintang. Tapi Gigi, sebenarnya skuter elektrik ini bukan sahaja digunakan orang ramai untuk sebagai modal pengangkutan untuk kita bergerak ke sana juga kini, tapi saya juga dapat lihat bahawa penunggang-penunggang pembawa makanan food panda, pelbagai Grab dan sebagainya juga ada menggunakan skuter ini untuk menghantar makanan menggantikan alternatif motosikal yang selalunya digunakan oleh mereka. Jadi mungkin ini akan membawa satu lagi sedikit masalah lah dalam perkara berkenaan kerana mereka menggunakan skuter elektrik untuk menghantar makanan. Jadi dengan larangan ini mungkin akan menjejaskan sedikit sebanyak pendapatan mereka itu sendiri. Itu yang kita bimbangkan sekarang, Gigi. Ya, dalam masa yang sama kalau kita lihat balik pada larangan ini, katanya penggunaan skuter elektrik hanya dibenarkan di tempat berikut, iaitu di taman permainan, kawasan pejalan kaki dan kawasan sekitar pusat beli belah di Ibu Negara. Mereka yang menggunakan skuter elektrik ini secara aktif boleh melihat balik bagaimana penggunaan ini. Mungkin anda boleh tengok kawasan pejalan kaki itu kerana larangan seperti ini juga boleh juga diletakkan atau diguna pakai terhadap basikal juga kan, kerana mereka juga ada membuat kesalahan menggunakan kenderaan seperti skuter elektrik atau basikal di atas jalan raya, dan larangan ini patut dikenakan kepada kedua-dua pihak saya kiranya. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak ekonomi setempat itu rancak, kawasan pejalan kaki itu perlu lagi dilebarkan lagi dan dibaiki infrastrukturnya, Gigi. Itu yang paling penting. Okey, baiklah Gigi, sekian saja kami dapat bawakan kepada anda di Warni Pagi ini, berita-berita dalam juga luar negara yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda, untuk kita boleh sama-sama bincangkan dan anda boleh berikan feedback kepada kami melalui platform media sosial kami. Dan setakat itu saja, Gigi. Saya Hafizah Zaman dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.